Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Pelaburan dalam masa depan penjagaan kesihatan perlu digabungkan bagi memastikan hala tuju penjagaan kesihatan tidak mudah terpengaruh. Program pendedahan menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi memberi inspirasi kepada belia yang berpotensi bagi meningkatkan hasil pertanian tempatan dan pasaran ekspor. Pelaburan dalam masa depan penjagaan kesihatan iaitu wang, masa dan usaha perlu digabungkan kerana nilai, tujuan dan budaya harus seiringan bagi memastikan hala tuju penjagaan kesihatan di masa hadapan tidak mudah terpengaruh. Berucap melalui persidangan video semasa persidangan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Menteri Kesihatan menekankan dunia mungkin akan berdepan kekurangan kira-kira 13 juta jururawat menjelang tahun 2030 jika tiada tindakan dibuat dari sekarang. Kekurangan jururawat bertambah buruk semasa pandemik COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar selaku Pengarah Eksekutif Jerudong Park Medical Center JPMC berkata, negara Brunei Darussalam ketika ini berdepan kekurangan kira-kira 800 hingga 1,000 orang jururawat dan ia begitu ketara semasa pandemik. Menurut Yang Berhormat, dua tema Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa tahun ini menekankan mengenai pentingnya berfikiran ke hadapan dan peranan yang dimainkan oleh jururawat dan bidan dalam penjagaan kesihatan. Tambah Menteri Kesihatan, sejarah terkini telah menunjukkan bahawa jururawat dan bidan di negara ini mempunyai potensi untuk bertugas di bawah tekanan dan menunjukkan dedikasi untuk bergerak ke hadapan. Persidangan dihadiri oleh Puan Chung Ye Foy, Pengarah Kejururawatan JPMC. Persidangan memberi ruang kepada profesional penjagaan kesihatan berkumpul dan bertukar idea serta pengalaman dalam bentuk penyelidikan. Is recruited under 3 different main categories. So the category 1 is a group category which is Seramai 108 orang pesara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya diraikan dengan Majlis Penghargaan Pesara dan Penyampaian Sijil. Majlis diadakan di Kompleks Sukan Jerudong. Penyampaian sijil perkhidmatan dan sijil penghargaan kepada pesara bagi tahun 2021 dan 2022 disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa memohon perlindungan. Kemeriahan Aidilfitri masih terasa walaupun bulan Syawal berada di penghujungnya. Pagi tadi diadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bersama mualaf bagi daerah Blaid. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Agama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Blaid. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama, menyerikan majlis persembahan lagu-lagu Hari Raya daripada Ahli Persatuan Sinar Islam. Juga diadakan pameran kraf tangan dan jualan mualaf preneurs di bangunan Persatuan Sinar Islam daerah Blaid di Jalan Setia Diraja. Persatuan Bekas Kaki Tangan Kerajaan Daerah Tutong ringkasnya pakatan juga tidak ketinggalan mengadakan Majlis Ramah Mesra sempena Hari Raya Aidilfitri yang berlangsung petang tadi di Kampung Kuala Tutong.
Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, juga diadakan penyampaian derma kepada tabung kebajikan anak-anak yatim daerah Tutong. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada ahli-ahli pakatan dan beberapa buah sektor perniagaan pakatan, iaitu daripada stesen minyak Syarikat Perusahaan Cahaya Pakatan Berhad Pekan Tutong, stesen minyak Kampung Kriam dan bangunan kedai pakatan. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seramai 39 pelajar diterima masuk bagi mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah, pengambilan kali ke-14 bagi sesi pengajian 2023-2026. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan doa selamat sempena majlis penerimaan siswa-siswi baharu di institut berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Penyampaian kitab kiraan kepada siswa-siswi baharu disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap dan diikuti dengan bacaan ikrar daripada siswa-siswi baharu. Majlis merupakan acara kemuncang kepada program Minggu Ta'aruf yang orientasi yang diadakan selama 2 hari. Sesi konsultasi bagi ahli tabung amanah pekerja berkaitan permohonan pengeluaran skim TAP, skim persaraan kebangsaan atau skim caruman pekerja diadakan sehingga 30 Mei ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Pusat Standard Kebangsaan PSK dengan kerjasama Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI, Kementerian Pembangunan mengadakan program pemberigaan bagi piawai Brunei Darussalam PBD, edisi kedua Specification of Welded Steel Fabric for the Reinforcement of Concrete. Program bertujuan memperkenalkan dan meningkatkan kesedaran mengenai edisi terkini PBD kepada pihak-pihak berkepentingan diadakan di Dewan Indra Pahlawan ABCI, Kementerian Pembangunan. Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Industri Pembinaan dan Kemajuan selaku Wakil Pengerusi Komiti Standard dalam Pembinaan, dalam ucapan aluluannya menekankan tentang kepentingan PBD edisi kedua yang bertujuan untuk mewujudkan dan menyediakan persekitaran industri tempatan yang vibran, cekap dan mapan bagi memenuhi permintaan perkhidmatan dalam menyokong dasar industri pembinaan di negara Brunei Darussalam ke arah pembangunan ekonomi dan sosial yang mapan. Antara pengisian program penerangan daripada pihak PSK mengenai peranan pusat dalam pembangunan standard dan maklumat teknikal serta pindahan terkini PBD. Program disertai oleh 61 orang wakil pihak berkepentingan termasuk dari sektor kerajaan, swasta, institusi pendidikan tinggi, syarikat pembekal dan kontraktor serta konsultan. Program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-8 memberi inspirasi kepada belia yang berpotensi bagi meningkatkan hasil pertanian tempatan dan pasaran ekspor. Program selama 5 hari tersebut berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil kepada 37 belia yang berlangsung di Pusat Agribisnes Rimba, Gadong. Sijil disampaikan oleh Awang Abu Zar bin Haji Muhammad Tahir, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan. Melalui program tersebut, para peserta lebih berkeyakinan menceburkan diri dalam sektor pertanian secara persendirian atau contract farming tidak secara langsung akan dapat mendukung usaha meningkatkan hasil pertanian tempatan dan juga pasaran ekspor.
Program merupakan salah satu inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bagi mendukung Pelan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2021-2030 yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penglibatan belia dalam sektor pertanian. Dengan ada ilmu basic daripada program ini dan juga basic business punya ilmu ni, berharap kami sebagai belia ni boleh menceburi dalam bidang pertanian dan juga dalam bisnes ni untuk self sustainability tani juga. Macam mana ia boleh motivate is seeing the agriculture in Brunei is really growing. So it would be nice if sekiranya kami, the belia yang masih belajar, masih menuntut ilmu ni untuk join sama-sama while memanfaatkan teknologi yang ada. Penganugerahan pelajar cemerlang kepada 37 pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam penilaian Sekolah Rendah PSR dapat menyuntik semangat mereka untuk terus mencapai kejayaan pada masa depan. Kejayaan para pelajar tersebut diraikan pagi tadi pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang 5A dalam PSR bagi tahun 2022. Terdahulu Dayang Haja Mariam binti Haji Ladi, Pengetua Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dalam ucapannya antara lain berkata, pihak sekolah mengambil maklum akan cabaran yang dihadapi semasa PSR 2022 dan pencapaian peratus grade 5A menurun berbanding tahun-tahun lepas, namun ia masih melebihi pencapaian peringkat nasional. Sijil disampaikan oleh Awang Abdullah alias Dolah bin Haji Ahan, Penolong Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, bahagian Kopran. Juga menerima sijil para tenaga pengajar PSR 2022. Mungkin ramai tidak menyangka pelekat magnet peti sejuk atau fridge magnet yang dibeli semasa melancong ke luar negara bukan sahaja boleh menambahkan lagi keindahan suasana dalam rumah auda, bahkan menjadi hobi yang menyeronokkan. Hendak tahu bagaimana hobi tersebut boleh menjadi menyeronokkan? Muhammad Daud Haji Tuah membawakan laporannya. Bagi Dayang Rosinah binti Haji Tua, seorang penduduk di rancangan perumahan negara Lambak Kanan, minat mengumpul pelekat magnet peti sejuk mula timbul selepas mendapati koleksi pelekat magnet peti sejuknya mempunyai bentuk dan latar belakang pemandangan indah dan menarik sesebuah tempat. Sebahagian besar koleksinya dibelinya sendiri dan selebihnya adalah cenderamata atau buah tangan daripada saudara mara atau rakan-rakannya ketika mereka melancong ke luar negara. Disebabkan koleksi pelekat magnet yang pelbagai, Dayang Rosinah cuba meletakkannya di ruang lain rumahnya selain peti sejuk agar kelihatan indah dan menarik. Bahkan, beliau sentiasa membersihkan pelekat magnet ini supaya sentiasa kelihatan bersih dan cantik. Yang mula-mulanya masa orang berlayar-layar tu membawakan macam kena bagi souvenir, because di luar negeri tu yang magnetnya bisa-bisa macam pemandangan tempat-tempat yang menarik itu bisa itu tu suka dan itu tu macam dari sana tak minat tu. Ada 1,000 kali dari UK bisa-bisa kanak-kanak berlayar, cousin apa tu di sana tu jual tu papasan. Tidak dinafikan aktiviti mengumpul pelekat magnet peti sejuk seperti yang dilakukan oleh Dayang Rosinah mampu menambahkan lagi keindahan suasana dalam rumah dan pada masa yang sama menjadi hobi yang menyeronokkan. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Ahli Tabung Amanah Pekerja TAP yang berhasran untuk membuat permohonan pengeluaran skim TAP, pengeluaran skim Persaraan Kebangsaan SPK atau skim pencen caruman tambahan SCP 60 tahun boleh berkunjung ke sesi konsultasi. Sesi diadakan bermula hari ini sehingga 30 Mei di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
Setiap ahli dinasihatkan membawa dokumen pengenalan asal dan maklumat akaun bank serta dokumen-dokumen berkaitan bagi ahli yang ingin membuat permohonan TAP atau SPK perumahan. Ahli yang berumur di bawah 50 tahun yang berhasrat hadir boleh datang secara walk-in. Manakala ahli yang berumur 50 tahun dan ke atas juga dialulukan hadir dan membuat tempahan sesi konsultasi Silver Generation SPK secara lazimnya dengan melalui link booking.tap.bn. Sesi dibukakan bermula dari pukul 8 pagi hingga 4 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Panggilan TAP di talian 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di as@tap.com.bn. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Amal Saintifik mendapati satu produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang atau racun berjadual yang tersenarai dalam akta racun. Hasil ujian makmal bahagian farmasi mendapati produk Margarita Cough Capsules dicemari oleh chlorpheniramine yang boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat kepada kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang membeli atau memakan produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Racun 1956 untuk menjual mana-mana produk yang mengandungi bahan yang dikawal di bawah akta berkenaan dan boleh dikenakan denda sebanyak RM8,000 atau penjara 6 bulan jika didapati bersalah. Tambahan pula, jika seseorang melakukan sesuatu di atas kecuaiannya sendiri yang membahayakan atau mungkin membahayakan nyawa manusia, jika didapati bersalah akan didenda sebanyak RM16,000 dan 2 bulan penjara. Tiga notis amaran dan satu notis penyitaan dikeluarkan ke atas dua premis di Mukim Kiudang dan Mukim Kriam di daerah Tutong semasa pemeriksaan bersepadu Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dua premis berkenaan Cam Udang Mariam Enterprise dan Al-Raja Isnil Berhan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi minyak masang dan tidak mempamerkan tanda harga bagi beberapa barangan termasuk susu tepung anak damin. Manakala Cam Udang Mariam Enterprise juga dikenakan satu notis penyitaan oleh pihak unit SDT kerana gagal mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan Penggal 151 Ceraian 10 iaitu menggunakan alat sukatan yang telah rosak. Syarikat tersebut dikendaki hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan untuk memperbetulkan isu berkenaan. Para peniaga sekali lagi diingatkan untuk menjalankan perniagaan yang wajar dan beretika, iaitu memastikan barangan yang dijual tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan, memaparkan tanda harga dengan jelas dan tidak mengelirukan. Semua alat suka dan timbang yang digunakan untuk tujuan perdagangan atau perniagaan hendaklah dipastikan sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT. Orang ramai juga disarankan untuk menggunakan saluran-saluran rasmi bagi sebarang aduan dan pertanyaan lanjut. Seorang pekerja lelaki dipercayai lari daripada majikan. Agus Khairul Amri, warga negara Indonesia berusia 26 tahun dengan nombor pasport C67559676. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 266-1334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura lewat petang tadi untuk berdepan Balestier Khalsa.
Dalam aksi di Stadium Bishan, Singapura, pasukan Brunei DP MMFC tewas kepada Balestier Khalsa dengan keputusan 2-3. Bola sepak Liga Super Brunei, Indra SC mengutip 3 mata penuh selepas melakar kemenangan 4-0 ke atas pasukan IKLS MB5 dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Padang Kompleks Sukan Tutong. Indra SC membuka tirai jaringan pada minit ke-36. 2 minit sebelum separuh masa pertama berakhir, Indra SC menambah gol kedua. Masuk separuh masa kedua, Indra SC menambah 2 lagi gol masing-masing pada minit ke-49 dan 89. Sementara itu, di Padang Kompleks Sukan Berakas, Rimbasta FC menewaskan Setia Perdana. Pada separuh masa pertama, Rimbasta FC menjaringkan 4 gol sebelum menambah 2 lagi gol pada separuh masa kedua untuk memenangi perlawanan dengan jaringan 6 gol tanpa balas. Liga Futsal Brunei diteruskan lagi semalam di Dewan Gerak Badan Volcanic Garrison Kementerian Pertahanan. Shah United dan BIBD SRC berkongsi satu mata manakala Almiras FC menang besar ke atas DDT FT. Dalam perlawanan pertama, aksi antara Shah United dan BIBD SRC agak seimbang apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dan perlawanan berkesudahan seri 4-sama. Sementara itu, dalam perlawanan kedua, Almiras FC tidak berdepan masalah untuk menewaskan DDT FC dengan jaringan 7-1.